Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh ke? Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kelas PDPR kita. PDPR yang ketiga. Yang ketiga minggu depan kita minggu depan kita bersua lah. Okey. Boleh datang sekolah. Okey, jadi yang masuk hari ni yang tak terlibat gotong royong tak apalah masuk. Yang terlibat tu tak apa, teruskan. Lagipun cikgu rekod. Nanti yang lain boleh tengok balik. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya. Okey, kita akan masuk bab yang baru. Okey, bab yang kedua. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, yang kat rumah tu boleh rujuk buku teks. Untuk ini kita masuk pada tema yang kedua. Okey, tema kedua iaitu mekanik Newton. Mekanik Newton. Okey, kalau ikut buku teks muka surat 23, mekanik Newton ni merupakan suatu cabang fizik yang berkaitan dengan gerakan objek. Jadi objek yang bergerak, okey, objek yang bergerak. Jadi inilah cabang fizik iaitu berkenaan dengan mekanik Newton. Okey, jadi topik dalam tema ni nanti kita akan mengkaji konsep dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan objek. Okey. Jadi siapa yang tak ada buku teks boleh boleh rujuk buku teks apa tu digital lah ataupun yang dah di download, dah dimuat turun daripada internet. Okey, jadi kita masuk bab 2, tema 2 ni, bab 2 pada tema yang kedua iaitu daya dan gerakan. Okey, daya dan gerakan pertama. Nanti untuk daya dan gerakan kedua, okey, kita akan jumpa dekat tingkatan 5 nanti. Okey, tingkatan 5 nanti. Okey, sementara tu cikgu edit sekejap. Okey, past tense 22 bab 2. Okey. Bab 2. Okey, yang dah masuk ni terima kasih dah tahniah 16 orang yang masuk. Kalau ikutkan tak ramai lagi lah. Tak ramai yang masuk kelas. Bab 2. Bab 2. Okey. Okey. Okey, kita teruskan. Jadi rujukan sumber utama cikgu adalah buku teks Jadi jadikan buku teks sebagai rujukan utama. Okey. KSSM ni, okey, silibus yang baru ni jadikan buku teks sebagai rujukan utama. Kalau buku teks merujuk pada muka surat 25, okey. Yang ni dia kata sejenis alat pengangkutan peribadi pintar. Okey, kalau rujuk buku teks lah, muka surat 25. Okey, kita teruskan. Okey, jadi apa yang kita nak belajar? Okey, fokus pembelajaran untuk subtopik yang ni. Okey, kita nak tengok apakah fokus bagi subtopik yang ini. Okey, jadi kita pergi pada subtopik 2.1. Jadi untuk 2.1 ni cikgu pecah dua lah. Cikgu pecah dua supaya tak bebankan kamu untuk faham konsep. Jadi kita tengok untuk hari ini kita tengok menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan. Objek iaitu jenis gerakan linear. Jenis gerakan linear bagi objek yang pertama pegun, halaju seragam dan halaju tidak seragam. Lepas tu
kita akan menentukan daripada ni dia ada formula. Ni baru kita akan jumpa formula nak cari jarak dan sesaran. Ni kita akan tengok ni jarak sesaran ni apa dia, laju dan halaju ni apa dia, pecutan dan nyah pecutan ni apa dia. Okey, jadi dalam ni nanti ni semua ni nanti okey akan ada formula okey dan pengiraan. Okey. Kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan kinematik. Ini kita sambung lagi. Okey. Hari ini kita tak fokus pada objektif yang ketiga. Okey. Jadi hari ini inilah fokus kita hari ini. Okey. Yang pertama kita tengok jarak dan sesaran. Yang mana jarak sesaran ni sebenarnya jarak ni kuantiti skala. K ni skala. Skala. Kuantiti skala. Sesaran ni kuantiti vektor. Okey. Sesaran bila disebut kuantiti vektor, ingat balik kuantiti vektor ni dia ada arah. Okey, dia ada arah yang mana ada biasa simbol yang kita gunakan positif dan negatif. Okey, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, itu maksud arah. Okey, lepas tu kita akan tengok laju dan halaju, kita tengok perbezaan dia. Laju dan halaju sama juga. Laju dan halaju ni adalah kuantiti yang berbeza, kuantiti fizik yang berbeza, iaitu satu skala, satu lagi vektor. Okey, yang ketiga, okey, kita akan tengok pecutan dengan nyah pecutan. Okey, pecutan dengan nyah pecutan. Okey, jadi pecutan ni nilai positif bagi halaju yang bertambah. Naik motor, kalau pecut awal-awal kita duduk dalam keadaan diam, kita tekan minyak, bergerak laju, itu kita panggil pecutan. Kalau nyah pecutan, kita bawa motor dan nak sampai ke sekolah contohnya, kita pun slow, kita brake. Jadi halaju dia berkurang. Jadi bila berkurang, itu kita panggil nyah pecutan. Nilai, kalau kita nilai dia, inilah positif dengan negatif, perbezaan dia. Okey, pecutan dengan nyah pecutan. Kemudian kita akan tengok sedikit iaitu berkaitan dengan carta. Carta pita detik. Carta pita detik, insyaAllah kalau tak ada masalah. Okey, kalau tak ada masalah, kita akan buat eksperimen lah. Okey, berkaitan dengan carta pita detik ni. Okey, yang mana daripada carta ni kita boleh buat analisa. Okey, untuk gerakan linear, okey, bagi troli lah biasanya. Kita troli daripada tempat tinggi kita jatuhkan. Lepas tu dia ada pita dia. Sekejap lagi kita tengok rupa bentuk pita tu. Okey. Jadi kita ada, hari ni kita fokus kepada 4 lah. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ini kita akan tengok. Dan 1, 2, 3 ni kita akan ada penyelesaian masalah. Kita akan tengok contoh penyelesaian masalah. Okey, sekarang kita tengok jarak. Okey, jarak dan sesaran. Okey, jarak dan sesaran. Okey, kita tengok perbezaan terus. Okey, kita tengok perbezaan terus. Okey, jarak. Okey, untuk jarak. Okey, ni jarak, lepas tu sesaran. Kuning ni tak nampak sangat. Kuning kita hijau. Hijau nampak sikit. Okey. Untuk jarak, panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Okey. Panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Sesaran, jarak terpendek antara kedudukan awal. Okey, kedudukan awal ni jarak terpendek sesaran Jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Okey, pergerakan suatu objek bagi pada satu arah tertentu. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 26. Okey, pada muka surat 26 tu dia ada tunjuk contoh. Okey, dia tunjuk contoh rajah perjalanan di atas peta. Map. Okey, di atas peta. Jadi kalau jarak ni, jarak bengkok sana, kiri, kanan, naik atas, turun bawah, semua dikira. Itu jarak, jumlah jarak. Sesaran senang saja, yang terdekat. Kalau cikgu conteng-conteng, sesaran kita mula
Dari titik A, contoh cikgu contoh dekat atas ni kan. Ini jarak ni. Semua kita ambil kira. Pusing sampai. Jadi daripada titik A sehingga ke titik B. Okey, itu adalah jarak. Jadi yang bengkak-bengkok semua yang dilalui ini adalah jarak. Sesaran ni senang. Okey, iaitu kedudukan awal A, kedudukan B ni akhir. Jadi kita ukur secara lurus. Secara lurus. Walaupun cikgu lukis tak lurus, anggaplah ia lurus. Okey. Jadi ini adalah sesaran. Jadi sesaran adalah daripada titik mula hingga titik akhir. Itu sesaran. Jarak terpendek. Okey, itu yang paling pendek. Okey. Senang saja. Jarak sesaran. Jarak sesaran. Okey. Kita tengok perbezaan seterusnya. Nilai dia, nilai jarak ni bergantung pada laluan yang diambil oleh pergerakan objek itu. Nilai itu. Okey. Kalau dia bengkok-bengkok banyak sangat, okey. Jadi jarak dia semakin banyak. Semakin besar. Okay. Tetapi sesaran nilai dia sama dengan panjang garis lurus antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Contohnya, okay, contoh point A, point B. Ada jalan lain, jalan pintas. Okay, jalan pintas. Contoh dia pergi ikut jalan sini pula. Dia pergi tu. Lepas tu sampai ke titik B. Dia ada dua jalan contohnya. Sesaran tetap sama, tidak berubah. Iaitu jarak terpendek antara point A, point B. Kalau jarak, okey, kalau jarak mungkin berubahlah jarak. Ikut jalan yang dia lalui. Ada jalan shortcut, ada jalan lurus, ada jalan bengkak-bengkok. Okey. Jadi jarak ni dia akan berubah mengikut jalan yang dilalui. Okey, sesaran tak berubahlah. Kalau point A dengan point B tu sama. Titik mula dan akhir. Okey. Perbezaan lain, ini cikgu dah bagi tahu dekat depan tadi. Jarak ni dia skala, kuantiti skala. Ini kuantiti vektor. Kuantiti skala ni dia tak kisahlah pergi mana semua, nilai dia sama saja. Nilai maksud cikgu tu simbol, simbol, tak ada positif, tak ada negatif. Kuantiti vektor ni dia ada arah. Kalau ke depan positif, ke belakang negatif. Kereta kalau dia bergerak ke depan, okey, positif lah. Bergerak ke belakang, negatif. Ataupun pergi ke titik A, daripada titik A pergi B, dia patah balik. Bila patah balik tu, bila sebut patah balik, kita declare sebagai sesaran dia negatif. Okay? Negatif. Okay. Contohnya kita ada point C. Okay? Point C. Kita sambung dengan point C. Yang ni A. Lepas tu dia pergi pula, dia sambung sampai ke satu titik, iaitu point C. Jadi sesaran dah berubah. Okey, jarak bertambah tapi sesaran dah makin kurang. Okey, makin kurang. Okey, sebab dia makin dekat. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, terima kasih. Boleh test, boleh test. Okey. Kita sambung lagi. Kita sambung slide seterusnya. Slide seterusnya kita tengok yang kedua. Kita ada 4 kan tadi. Okey, kita ada 4. Jadi slide seterusnya iaitu laju dan halaju. Laju dan halaju. Okey, laju dan halaju. Kalau ikutkan rujuk buku teks, okey, muka surat 27. Okey, 27. Okey, kita tengok situasi dulu, okey. 2.4 itu 2.4 2.5. Okey. Kita tengok ini dulu, yang bawah. Okey, kita tengok gambar ini, kita kecilkan dulu. Okey, kita tengok yang ini dulu. Okey. Situasi dia, okey, ini halaju halaju. Dua penunggang basikal, okey, Ali dan Abu lah, ada dua kan, Ali dengan Abu. Okey, tempat yang sama. Okey, bermula pada tempat yang sama. Mula ni titik yang sama. Okey, lepas tu rajah menunjukkan kedudukan mereka selepas 60 saat, selepas 1 minit. Siapa yang telah mengayuh basikal dengan halaju yang lebih tinggi? Okey, siapakah yang
mengayuh basikal dengan hal laju lebih tinggi. Okey, Ali 30 meter. Okey. Abu dah 60 meter ke depan lagi. Jadi dalam masa yang sama 60 saat. Tentulah Abu lah yang paling laju sebab dia ke depan, lebih ke depan. Okey. Jadi secara formula dia, kita tengok laju ni, apa maksud laju? Kadar perubahan jarak. Tadi kita pergi maksud jarak, jumlah, okey. Jarak ni jumlah yang dilalui lah, bengkang-bengkok dikira semualah. Kalau hal laju, okey, kadar perubahan sesaran. Okey, kadar perubahan sesaran. Okey, kejap cikgu minum air, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Laju, ni kita nampak beza lah. Okey, laju dengan hal laju, kadar perubahan sesaran. Okey, familiar dalam fizik ni banyak kita guna hal laju. Dalam konsep ataupun prinsip seterusnya nanti kita akan jumpa hal laju je. Okey. Laju, jadi kalau kadar perubahan jarak, bila sebut kadar ni mesti bahagi dengan masa. Okey, bila sebut kadar, ni ada perkataan kadar. Ni kadar. Okey, kadar. Okey, bila disebut kadar, itu ada kaitan dengan masa. Jadi untuk yang ini, okey, kalau laju jarak yang dilalui, okey, bahagi dengan masa yang diambil. Okey, kalau ini pula hal laju sesaran, okey, bahagi dengan masa yang diambil. Sama, dia bahagi dengan masa. Okey, ni simbol. V adalah untuk hal laju. V ni, laju dan hal laju ni samalah V. V ni, asal usul dia adalah dia ambil daripada perkataan velocity. Okey, velocity. Okey, jadi V ni velocity. Okey, velocity. Yang ini D, beza dia D. D ni jarak, panjang lah, jarak. S ni sesaran. Okey, simbol pun beza guna. Masa tu sama lah. Okey, D dengan S. Jadi familiar nanti kita guna yang ni lah. Okey, kita banyak guna yang itu. Okey, ini beza laju dengan hal laju. Okey, jadi kita tengok pula perbezaan antara. Okey, kita tengok gambar rajah seterusnya yang cikgu lampirkan. Okey, cikgu lampirkan. Kita tengok ini daripada buku teks. Okey, daripada buku teks. Okey. Andaikan arah kanan ni sebagai arah positif. Okey, kanan ni positif. Okey, T ni time, masa Masa yang pertama 0 saat. Okey, pengiraan masa bermula pada titik ini. Okey. Lepas tu T2, T3, T4. Pada saat yang pertama dia duduk 20 meter daripada titik permulaan. Saat yang ketiga, T3, masa yang ketiga iaitu 2 saat seterusnya 40 meter. T4, okey, masa yang keempat iaitu 3 saat, okey, 60 meter. Tapi setiap selang masa tu, T1 dengan T2, T2, T3, T3 dengan T4, jarak yang dilalui tetap sama, iaitu 20 meter. Okey, 20 meter. Jadi apa yang kita boleh takrifkan? Kalau situasi macam ni, kereta bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju dia sama saja. Okey, hal laju dia sama, tidak berubah. Okey, tidak berubah kerana kadar perubahan sesaran adalah sama. Kadar perubahan sesaran adalah sama. Tengok ni dengan ni 20 meter, 20 meter, 20 meter. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, okey, pada 0 saat ini titik mula. Okey, saat 1 saat 20 meter, 2 saat ataupun masa yang ketiga 30 meter. Okey, kalau tengok sini, okey, selang masa T1 dengan T2 1 saat saja. Selang masa dia, beza masa dia. Okey, beza dia adalah 1 saat saja. Okey, antara sini dengan sini 1 saat sahaja beza dia. Sini pun sama, 1 saat juga. Tapi perbezaan jarak dah berubah. Okey, 20 dengan 30. Jadi ini kita takrifkan sebagai hal laju semakin bertambah. Ini semakin bertambah.
sama juga. Kita bawa motor, nak cepat sampai, kita pun tekan minyak. Halaju bertambah. Itulah maksud halaju bertambah. Kadar perubahan sasaran semakin bertambah. Cepat sampai. Okey, cepat sampai. Jadi sama juga dengan situasi yang gambar kat bawah ni, kan? Yang gambar kat bawah ni, okey, kita ada dua, Ali dengan Abu. Jadi Abu ni dia lebih ke depan. Jadi halaju dia bertambah, iaitu halaju dia dengan ni tak sama. Okey, jadi yang mana yang halaju lebih tinggi? Abu lah. Jadi Abu yang lebih tinggi. Okey, bagi halaju. Okey, jadi perbezaan untuk laju dengan halaju secara formula pun ada beza. V simbol dia untuk laju dan halaju, tapi untuk jarak, kalau jarak dia pakai D bahagi dengan T, ia ini untuk jarak. Okey. Kalau untuk sasaran, V sama dengan S bahagi dengan T. Yang mana S ni adalah sasaran. Okey, V dengan V ni samalah laju dan ini pun halaju. Simbol yang sama. Okey, simbol yang sama. Okey, ada soalan boleh tanya. 19 orang setakat ini. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Tak banyak lagi slide. Boleh habis awal lagi ni. Okey. Kita pergi pada kategori seterusnya, iaitu pecutan dan nyah pecutan. Okey. Pecutan dan nyah pecutan. Kita tengok sedikit. Okey. Tengok. Kita tengok ini. Kita bawa ke sini sikit. Okey. Ini table ni. Okey, cuba tengok yang atas. Kita tengok yang atas, fokus Okey. Ini kuantiti vektor kuantiti vektor. Okey, sebab dia ada arah. Okey, ada arah. Jadi ada arah, nilai positif dengan negatif menunjukkan arah dan maksud yang berbeza. Okey, kalau ni arah halaju arah halaju. Halaju ni arah pergerakan Okey, bergerak ke mana kan? Okey, kalau nilai positif bergerak ke kanan ataupun ke depan. Ke depan ataupun ke kanan ni dia panggil kanan dengan kiri lah. Okey. Bertambah, halaju dia bertambah. Nilai positif maksud dia halaju bertambah. Okey, bertambah. Jadi bila halaju bertambah, ini adalah untuk pecutan. Nilai positif. Okey. Situasi dia macam mana? Kalau kita naik motor, daripada awal kita start motor, kita pun tekan minyak. Motor daripada tidak bergerak, dia bergerak lebih laju, itu kita panggil pecutan. Itu situasi Situasi. Sama juga kayuh basikal. Keluarkan basikal pada rumah, naik atas basikal, kayuh. Lepas tu makin laju. Okey, makin laju. Itu pecutan. Halaju berubah, iaitu daripada kosong sehingga nilai Okey, sehingga satu nilai. Okey. Jadi semakin laju kita bawa, itu kita panggil pecutan. Nyah pecutan pula, okey, halaju dia berkurang. Nilai dia biasanya kita dapat negatif. Nilai itu. Okey, nilai kita dapat negatif. Dan nilai negatif ni nyah pecutan, situasi dia. Kalau kita naik motor, kita dah sampai sekolah, kita pun brake. Bila kita brake, perubahan dia, halaju dia berkurang. Okey, sama juga kayuh basikal, kita dah sampai sekolah, kita brake. Itu pun halaju dia semakin berkurang. Okey, itu kita panggil nyah pecutan. Jadi pecutan ni dia ada dua. Istilah pecutan. Okey, dia ada dua. Pecutan. Bila sebut pecutan ni dia ada dua. Yang pertama kita panggil pecutan lah. Okey, halaju bertambah. Okey, bertambah. Nilai pecutan ni adalah positif. Yang kedua, okey, nyah pecutan. Kita istilahkan dia sebagai nyah pecutan. Okey, halaju dia adalah berkurang. Okey, simbol biasa kita dapat adalah negatif. Okey, negatif. Okey. Itu adalah pecutan, dia ada dua kategori, pecutan dengan nyah pecutan. Belajar dah dalam sains sebenarnya, dah jumpa dah ni. Okey, tak payah risau, dah jumpa dah sebenarnya.
Okey. Okey, untuk yang bawah ni sebenarnya adalah arah yang berlawanan, arah pecutan ni. Ini bergerak ke kanan, ini dia bergerak ke kiri. Perbezaan dia adalah yang atas ni adalah titik A dia bergerak ke titik B. Okey. Yang bawah ni adalah titik B. Okey. Titik B dia bergerak pergi ke titik B. Titik B bergerak ke titik A. Okey. Jadi dia gerak ke kiri. Yang ni bergerak ke kanan. Yang ni bergerak ke kanan. Yang ni bergerak ke kiri. Jadi kalau bergerak ke sini, nilai dia, okey, kalau ke kanan, okey, nyah pecutan. Kalau dia gerak ke kanan ni nyah pecutan ataupun dia perlahankan nyah pecutan. Nilai dia adalah positif menunjukkan nyah pecutan. Okey. Tapi kalau pening tak payahlah. Yang penting fokus yang atas ni. Yang atas ni. Okey. Yang atas ni. Sekarang kita pergi kepada maksud, okey, dan formula. Okey, kalau kita tengok pecutan, okey, kadar perubahan hal laju. Bila disebut kadar, ni ada kadar perubahan hal laju, ada kadar. Okey, ni kadar. Bila sebut kadar, dia bahagi dengan masa. Okey, jadi perubahan hal laju ni hal laju akhir tolak hal laju awal. Jadi pecutan simbol dia A. Jadi simbol dia A sama dengan hal laju V akhir tolak dengan hal laju awal. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa. Masa perubahan hal laju. Okey. Dan unit dia, okey, dalam fizik ni mesti ada unit. Jawapan tanpa unit salah. Okey, unit dia adalah kita gunakan unit meter per saat kuasa 2 ataupun penulisan dia meter S negatif 1. Okey, negatif 1, sorry, negatif 2. Okey, ni cara penulisan dia. Meter per saat kuasa 2 ataupun meter saat negatif 2. Okey, kenapa negatif? Ini adalah indeks yang kita belajar bab 3. Yang kamu belajarlah bab 3 dulu. Okey, kalau kuasa dekat bawah naik atas, kita kena letak simbol negatif. Okey. Okey. Ada soalan setakat ini. Kita nak pergi kepada contoh soalan. Ada soalan tak? Soalan. Kita nak pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey. Kita pergi kepada contoh soalan. Contoh soalan ni cikgu ambil daripada buku teks. Jadi boleh buka buku teks. Okey, muka surat 29. Okey, 29. Contoh. Okey, contoh soalan kita baca. Mutu bergerak, okey, dari O ke B. O ke B. Okey, kita tengok O ke B. Jadi O ke B melalui lintasan OAB. Okey, dia bergerak. Okey, ke sini, lepas tu dia bergerak ke bawah. Daripada titik ni sehingga titik ni. Ada 3. 1 O, A, B. Yang mana? Okey, yang mana masa yang diambil 15 saat. Okey, 15 saat. Dia pergi ni 5 meter, ia ni 12 meter. Dah ada. Okey, yang pertama kita nak cari jarak. Okey, jumlah jarak. Okey, yang pertama kita nak cari jarak. Jarak. Okey, jarak. Jadi jarak ni jumlah lah, semualah. Jadi dia pergi OAB. Jadi jumlah jarak dia OAB, O ke A, okey, tambah ke A ke B. Antara jarak A ke B. OA 5 tambah dengan 12. Okey, jadi kita akan dapat jawapan 17 meter. Unit mesti letak. Okey. Kalau letak jawapan 17 sahaja. Terbiasa dengan matematik kan, nombor saja. Jawapan ni salah. Kena ada unit. Okey.
Ada unit. Okey, kita pergi soalan B. Sesaran. Okey, sesaran. Jadi, sesaran ni adalah jarak terpendek. Maksudnya, dia pergi OAB. So, kalau OAB, jarak terpendek dia OB. Okey, dia dah lukis ni. Jadi, ni segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak ni. Dia letak simbol ni bersudut tegak. Jadi bila bersudut tegak, sebenarnya kita guna kaedah untuk cari panjang ni, kita guna teorem Pythagoras yang belajar dalam matematik. Okey, jadi nak cari sesaran adalah sesaran sama juga dengan jarak, okey, jarak, okey, OB. Jadi kita nak cari OB. Nak cari OB sama juga dengan, okey, punca kuasa 2 guna teorem Pythagoras 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Okey, jadi jawapan kita akan dapat 13 meter. Jadi panjang sini 13. Dalam kaedah matematik sebenarnya kita dah biasa. Kalau 5, 12, automatik sini 13. Okey, 5, 12, 13. Okey, sesaran. Sekarang kita pergi kepada, okey, halaju. Okey, halaju. Okey, halaju. Laju dulu. Kita pergi laju dulu. Cepat sangat. Okey, kita pergi kepada laju. Okey, laju. Kalau buku tab muka surat seterusnya. Jadi laju ni adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. Okey, jadi jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. Jarak OAB tadi kita dapat 17. Okey, masa yang diambil adalah 15 saat. So bahagi dengan 15. Bila bahagi tu kita akan dapat jawapan 1.13. Ingat, tak boleh letak nilai sahaja, mesti ada unit. Jadi meter per saat negatif 1. Atau 1.13 meter per saat. Macam ni pun boleh. M bahagi dengan S. Okey. Kita pergi soalan D. Halaju. Okey, halaju ni adalah jumlah sesaran, okey, bahagi dengan masa. Okey, jumlah sesaran, okey, bahagi dengan masa. Okey, sesaran kita dah dapat tadi, ni 13 bahagi dengan 15 saat. Okey, 13 bahagi 15 kita akan dapat 0.87, unit dia adalah meter per saat negatif 1, ataupun boleh tulis juga 0.87 meter per saat. Okey. Ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Nak habis ni? Sat je. Ada soalan? Ada soalan nak tanya tak? Cikgu, Ya. contoh kalau nak buat jalan kira ni, kalau dapat jawapan 0.87, dia tak tulis unit belakang tu, kalau dapat periksa potong markah ke cikgu? Betul. Potong markah. Contohnya biasanya markah ni 2 markah pengiraan. 2 markah pengiraan. Soalan pengiraan biasa 2 markah. 1 markah dia penggantian. Ini markah yang pertama. Okey, markah yang kedua berserta dengan unit. Ini markah yang kedua. Apa jadi kalau letak jawapan 0.87 saja? Letak macam tu saja. Jadi markah ini tak ada. Jadi boleh dapat 1 markah sahaja. Okey, untuk soalan, untuk jawapan yang tanpa unit 1 markah. Potong markah 1 lah. Okey. Jadi kena ingat, fizik ni mesti berserta dengan unit dia. Mesti ada unit. Tanpa unit jawapan dia salah, tidak diterima. Okey. Mesti ada unit. Okey. Terima kasih soalan. Okey, ada soalan lain? Tak ada, kita pergi kepada pecutan. Okey, contoh 3. Contoh 2 cikgu skip sebenarnya. Contoh 3. Tadi contoh 2, contoh 1 cikgu tak tunjuk. Contoh 3. Okey.
kita tengok soalan dia. Selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan. Selepas mendarat di atas landasan, kapal terbang tu dah turun bawah. Okey, dah turun bawah, atas landasan masih bergerak lagi. Okey, kapal terbang tu dia perlahankan laju dia, laju dia, okey, daripada 75 meter per saat kepada 5 meter per saat. Okey, dalam masa 20 minit. Ini fakta yang diberikan. Nilai yang diberikan. Berapakah pecutan? Okey, untuk dalam fizik, untuk memudahkan bila dalam fizik kita tulis maklumat yang diberikan. Okey, laju berkurang daripada 75, okey, 75 kepada 5 meter, 5. Okey. 5. Jadi daripada 75 5. Jadi ini laju awal. Laju awal simbol dia kita guna U. Okey, U adalah 75 meter per saat. Dia tulis ms negatif 1. Kalau tak kita buat m per s. Boleh. Okey, ni laju awal. Lepas tu laju akhir 5 meter per saat. Okey, berkurang perbezaan kat situ. Lepas tu masa. Masa ni time. Okey, T. Okey, sama dengan 20 saat. Okey, kita tuliskan maklumat. Macam contoh penyelesaian ni, dia kata senaraikan maklumat dulu yang diberikan. Bila ada maklumat, baru kita tentukan formula yang kita nak gunakan. Okey, formula nak gunakan. Jadi untuk ni dia tanya pecutan. Okey, soalan dia adalah dia minta kita cari pecutan. Simbol pecutan adalah A. Iaitu A bersamaan dengan laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa T. Velocity, okay, cuma ada final velocity bahagi tolak dengan initial velocity, laju awal. Okey. Jadi laju akhir kita dah tulis tadi. Kita tulis 5 tolak dengan 75 bahagi dengan 20. 5 tolak 5 mana boleh kecil tolak besar. Okey, masa sekolah rendah dulu tak boleh. Tetapi bila kita naik sikit, boleh. Okay? Cuma ada negatif. Okey, 5 tolak 75 kita akan dapat negatif. Cuma jawapan sini terus dapat iaitu negatif 3.5 ms negatif 2. Okey, tengok jawapan. Kita tengok jawapan negatif 3.5 ms kuasa 2. Negatif. Okey, jadi bila negatif ni adalah nyah pecutan. Ni ya. Bila kita dapat jawapan macam ni, jadi negatif ni memberi simbol maksud. Okey. Maksud dia nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? Laju dia berkurang. Kat mana? Sini pun kita boleh tengok. Daripada 75 jadi 5. Itu dah nampak berkurang. Okey. Iaitu laju berkurang. Ni cara nak baca data kan. Dapat negatif 3.5, ini nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? Laju dia berkurang. Situasi kita tengok tadi, kapal terbang ni daripada laju, dia perlahankan. Sebab dia nak berhenti kan. Okey. Itu nyah pecutan. Jadi, kalau ikut info dekat sini, tengok. Nyah pecutan ialah keadaan pengurangan laju gerakan satu objek. Keadaan pengurangan laju. Okey. Bila disebut pengurangan, maksudnya laju tu berkurang. Okey. Laju tu berkurang. Mana laju berkurang? Iaitu asal dia adalah 75. Okey. Lepas tu berkurang menjadi 5. Okey. 5 meter per saat. Tu berlaku pengurangan. Okey. Ada soalan? Kita ada 2 slide lagi. Okey. Kita cepatkanlah. Mana pergi? Okey. Kita pergi kepada ni carta pita detik. Keempat, fokus yang keempat. Okey, fokus yang keempat, buku teks muka surat 30. Okey, kalau buka buku teks, ini adalah muka surat. Okey, muka surat 30 buku teks.
Okey, kita tengok ini rupa bentuk pita detik. Okey, pita detik. Ini contoh pita detik lah. Dekat lab kita lain sikit. Okey, tapi lebih kurang sama je. Kefungsian dia adalah sama. Pita, sebab dia panggil pita. Pita ni dari pita lah, kertas. Pita ni daripada kertas. Ni. Lepas tu detik ni dia titik ni. Okey, dia titik. Jadi biasanya pita ni kita letak dekat troli. Okey, letak dekat troli, kita lepas troli, lepas tu dia titik. Dia tekan. Dia guna karbon, okey. Guna karbon, jadi melekat lah hitam-hitam ni detik dia. Jadi detik-detik ni lah kita ukur dan kita kira, kita kira, kita potong, lepas tu kita buat analisa. Bila contohnya macam ni, okey, contohnya ini dia potong ni. Okey, dia potong. Biasanya satu pita kita potong 10. Kita kira 10, kita potong. Kira 10, potong. Lepas tu kita tampal. Lepas tu kita letak paksi. Okey, pada ni masa, ini adalah panjang dia. Jadi kalau kita dapat macam ni, sama panjang semua, ini adalah halaju seragam. Okey. Kalau kita dapat macam ni, semakin panjang, okey, pita tu makin panjang. Daripada pendek, makin panjang, ini pecutan dia seragam. Senang cerita pecutan lah, pecutan. Halaju bertambah, ni kita boleh kategorikan juga ni sebagai halaju bertambah. Halaju bertambah. Okey. Ini semakin berkurang. Semakin berkurang, halaju berkurang secara seragam. Bila sebut berkurang, ini adalah nyah pecutan. Okey. Sebab halaju dia berkurang. Okey, ni. Ini bertambah. Ini sama saja. Okey. Jadi kita tengok titik-titik ni. Okey, jangka masa detik yang dikendalikan oleh arus ulang-alik berfrekuensi 50 Hz. Ni, yang titik-titik ni frekuensi dia 50 Hz. Yang mana 50 Hz tu sebenarnya dia buat 50 titik dalam masa 1 saat. Maksud 50 Hz tu. Okey, 50 titik dalam masa 1 saat. Okey, sebenarnya frekuensi ni dia ada formula dia frekuensi. Okey, dalam fizik nanti kita jumpalah. F simbol frekuensi bahagi dengan 1/T. T ni adalah tempoh, iaitu masa. Okey, masa. Jadi masa ni kita akan dapat iaitu dalam masa 1 saat berapa detik. Jadi kalau 50 Hz, okey, sama juga 50 titik. 50 titik. 50 ni dalam masa 1 saat. 1 kan. Dia 50. 50 kali. Dia punya tu tu. Okey, dalam masa 1 saat. Okey, dalam masa 1 saat. Okey. Sela masa antara 2 titik. 2 titik Contoh ni arah gerakan. So ni titik pertama. Ini titik pertama, ini titik kedua. So antara 1 dengan 2 ni kita panggil sela masa. Antara 2 titik itu maksud sela masa. Okey, maksud sela masa. Antara 2 titik berturutan dikenali sebagai 1 detik. Jadi 1 detik, inilah. Antara ini ke sini kita itu 1 detik. Okey, 1 detik. Okey, oleh itu 1 detik, okey, 1 detik 1/50, okey, saat. Jadi setiap ni adalah 0.02 saat. Okey, maksud dia titik dengan titik ni dia ambil masa 0.02 saat. Setiap satu. 2, 3, 4, 5. So ada 5. Okey, 5 detik. Okey. Kalau 5 detik darab dengan 1 detik 0.02. Okey. Jadi kalau 5 detik ini baru ambil masa 0.2 saat. Okey, baru ambil masa 0.2 saat. Kalau 10, biasanya 10 kita potong kertas dia. Jadi 10 kita darablah 10 titik, 10 sela masa darab dengan 0.02. Okey, bersama dengan 0.2 saat. Ini kena ingat. Apa yang kena ingat dekat sini? Yang pertama, titik pertama dengan titik kedua, sela masa lah. Titik pertama dengan kedua, dia ambil 0.02 saat. Ini kena ingat.
Okey. Kebiasaan pita detik ni, okey, alat ni 50 Hz. 50 Hz maksudnya 50 titik dalam satu saat. Okey, biasanya ni lah. Tak jumpa lagi 100 ke apa semua. Dia guna yang ni. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? 10-20. Oh. Okey, cikgu terangkan ni sebenarnya cikgu terangkan apa tu? Slow lah kan. Slow. Supaya kamu boleh follow. Okey, tak adalah cikgu laju kan. Cikgu slow-slow je. Ya, ada tersembunyi rupanya. Okey, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Okey. Ini contoh. Bila ada pita detik ni, dia ada contoh. Cikgu sentuh sepintas lalu. Kita buat eksperimen dan baru kita cuba cuba betul-betul lah berhadapan dengan situasi ni. Okey. Dia ada pengiraan dia. Kita boleh cari hal laju, kita boleh cari hal laju awal, boleh cari hal laju akhir, kita boleh cari pecutan daripada pita detik tu. Okey, nanti kita cubalah buat eksperimen. Okey, buat eksperimen. Kita tengok hitung hal laju. Ini contoh hal laju. Contohnya kita ukur ni sebenarnya titik ni dengan titik ni kita ukur. Kita mesti dapat jarak dia. Okey, jarak dia, sesaran dia. Okey, 18 cm ni contoh daripada depan sehingga belakang. Kita tak kira daripada kertas tu, kita kira daripada titik. Ingat, jangan kira daripada kertas, kira daripada titik. 18 cm. Okey, jadi sesaran dia adalah, jarak dia adalah 18 cm. Masa yang diambil, jadi kena kira lah berapa sela masa. Okey, dekat sini 1, 2 ni dia dah kira siap-siap. Ada 6 sela masa, 6 detik. 6 detik darab 0.022 saat. Ini constant, tetap. Jangan tanya mana datang 0.02. Okey, 0.02 tu adalah sela masa titik pertama ke titik 2 dia ambil masa 0.02 saat. Okey, nilai dia tetap. Nilai tetap bagi frekuensi 50 Hz. Dan biasanya memang dia guna 50 Hz. Dalam exam pun biasa 50, dia tak guna yang lain. Sekolah standard 50 sahaja. Okey, jadi masa yang diambil daripada titik pertama sehingga titik yang akhir ni, dia ambil masa 0.12 saat. Okey, tak sampai 1 saat lagi. Okey, 0.12 saat. Jadi kalau nak kira hal laju sesaran bahagi dengan masa, 18 bahagi ni kita dapat 150 cm per saat. Okey, maksudnya dalam 1 saat sebenarnya 150 cm dia boleh pergi. Okey, kertas tu sepanjang 1.5 meter lebih kurang. Okey, 1.5 meter. Okey, daripada kertas ni, okey, pita detik ni, pita ni panjang ni kita panggil pita. Nak cari hal laju awal dengan hal laju akhir, sama. Cuma hal laju awal, hal laju akhir, dekat awal-awal ni kita ambil jarak titik, 2 titik. Yang akhir pun antara 2 titik. Tengok je. Okey, ni hal laju awal. Okey, hal laju akhir. Beza dia dekat mana? Dekat jarak. Ini panjang sikit, ini pendek sikit. Okey. Lepas tu masa perubahan hal laju. Masa perubahan hal laju ni sebenarnya kita ambil masa perubahan hal laju ni kita tak ambil keseluruhan. Okey, kita tak ambil ni sehingga ke sini. Kita kira kan. Jadi 7 tolak 1. Kena tolak 1. Okey, iaitu kita dapat 6. Okey, 6 darab dengan 0.02. Ini masa perubahan hal laju. Okey, masa perubahan hal laju. Jadi untuk cari pecutan, formula pecutan ini familiar. V tolak U bahagi dengan T. Okey, jadi hal laju akhir. Okey, hal laju akhir kita terus ambil ini je. 180 tolak 60. Okey, lepas tu bahagi dengan masa 0.12. Tengok dalam buku ni, dia letak siap-siap unit. Okey, tak letak, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Yang penting, jawapan akhir mesti ada unit. Jadi, ini dia dapat 1000 cm per saat
kuasa 2. Tengok cikgu tulis per saat. Ataupun unit CM S negatif 2. Okey. Ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Cikgu rekod dah ni. Okey, rekod. Okey. Jadi kita dah nak habis kelas. Okey, jadi buat masa ni boleh isi kehadiran. Okey, mohon semua isi kehadiran. Okey. Mohon isi kehadiran, link cikgu bagi dekat Google Meet chatting tu. Okey, boleh isi kehadiran sekarang. Isi kehadiran. Okey, isi kehadiran untuk kelas hari ini. Tadi 19 orang, sekarang dah tinggal 18 orang. Mana pergi? Okey, hari ini 29 hari bulan, pasti jangan silap. Okey, setakat ni yang isi kehadiran, okey, 12 orang, 13 orang. Yang dah isi kehadiran Nur Sabrina, Nali Amelia, Hurin Awatif, Alia Syahira, Aidil Hasmawi, Adib Hakimi Tendra, Adam Safwan, Amelia Batrisha, Putri Mirza, Nur Aini Bashirah, Aina, Nur Bahiyah, Aina Syafiqah. Yang dah isi kehadiran setakat ini. Ini nama yang cikgu baca tu. Yang dah isi kehadiran. Baru 14 orang. Mana lagi yang lain? Pergi dapur, pergi makan ke apa? Okey. Kalau kelas kat rumah macam ni kan, bebas bergerak ke mana sahaja. Kalau dekat sekolah, dekat kelas memang tak boleh lah. Nak pergi setakat pergi tandas macam tu boleh. Nak pergi kantin tak boleh lah. Kan? Kalau kat rumah tak ada masalah. Nak pergi mana-mana pun boleh. Okey. Isi kehadiran. Mohon isi kehadiran. Nanti tertinggal. Okey. Nuwanida. Okey. Ada soalan. Kenapa jawapan akhir mesti ada S negatif 2? Okey. Mohon perhatian yang lain. Okey. Jadi boleh guna yang lain pun kita tengok. Kenapa ada S negatif 2 ni cikgu? Kenapa ada? Okey. Kita sebenarnya S negatif 2 dengan 1 ni dia kuantiti fizik yang berbeza. Okey, kalau halaju, okey, unit dia meter per saat negatif 1. Kalau pecutan ke nyah pecutan itu kita MS negatif 2. Kenapa jadi macam ni? Kenapa negatif 2 ni cikgu? Kalau nak tanya kenapa, kita tengok rujuk kepada tajuk indeks. Okey, kita tengok unit ni. Dekat atas ni unit dia CMS negatif 1. Ni kan? Dekat bawah unit dia S. Okey? Kalau secara matematik, S duduk bawah ni, dia akan naik atas. Bila naik atas, dia jadi CM S negatif 1. Yang naik atas tadi S negatif 1 juga. Titik tu maksudnya darab lah. S. Okey? Sama. Asas dia sama. Jadi ni kita boleh tambah. Negatif 1 tambah negatif 1, kita akan dapat CM S negatif 2. Okey? Ini untuk pecutan. Kalau halaju, okey, halaju kita hanya jumpa atas dia CM, bawah dia S sahaja. Okey, jadi bila S naik atas, okey, jadi CM S negatif 1. Itu perbezaan antara CM negatif 1 dengan CM S negatif 2. Okey. Okey, mohon isi kehadiran. Okey, Nur Zulaika, Nur Amali Aisyah, Farisha Damia. Okey, yang dah isi kehadiran. Okey. Setakat ni yang dah isi kehadiran 18 orang.
Okey, 18. Yang ada sekarang 19 orang. Okey, 19 orang yang ada. Okey, yang terkeluar tadi, mohon cek, semak mesej. Okey, cikgu masukkan kehadiran hari ini, link kehadiran hari ini. Okey, setakat ini saja kelas hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan secara bersemuka, iaitu hari Selasa, hari Ahad kita cuti. Okey, kita akan jumpa pada hari Selasa. Okey, cikgu akan pergi kelas. Okey, kita akan jumpa pada hari Selasa. Okey, dan tahniah dan terima kasih kepada semua yang masuk kelas. Okey, yang bersama-sama dengan cikgu dan yang ke mana, yang ada juga yang datang sekolah untuk gotong royong. Okey, tak apa, nanti boleh ikuti kelas. Cikgu akan upload dalam YouTube. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Okey. cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, sama-sama. Sama-sama.